Binatang ni pula, dia tahu mana yang mukmin di kalangan orang kafir, mana orang yang kafir di kalangan orang mukmin. Di kalangan orang mukmin nampak mukmin, tapi sebenarnya dia kafir. Tujuannya Allah nak suruh cap ni kafir. Senang cerita ni. Cap atas hidung. Atas hidung tu nampak terus kafir orang ni. Binatang tu datang tengah-tengah dia solat tu, datang binatang ni, lalu dia sebut, wahai fulan, sekarang kamu melakukan solat, sekarang baru nak semayang. Ada orang yang cuba lari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, para penonton dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam membicarakan tentang mengenai tanda-tanda sewaktu mana hampirnya kiamat. Dan kita masih lagi dalam tanda-tanda di antara tanda-tanda yang terakhir yang menunjukkan akan datangnya yang disebut dengan hari kiamat. Kita diajar supaya belajar tanda-tanda ini supaya apabila kita sampai pada masa itu, kita dalam keadaan yang masih lagi teguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama juga kita dalam keadaan ketaatan kepada Allah berterusan. Jangan ada di kalangan kita apabila sampai saat yang disebut dengan berlakunya hampir kiamat ini, tiba-tiba kitanya dalam keadaan penuh keraguan. Ataupun na'udzubillah min zalik, ada di kalangan kita ni berada dalam keadaan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Islam diajar supaya kita ni hidup dalam keadaan istiqamah dengan agama Allah. Semenjak daripada kita ni akil balik, sampailah kita ni dipanggil menghadap di hadapan Allah. Bila kita nak mati, Allah bagi tanda-tanda pada diri kita supaya kita ni bersiap untuk saat kematian. Bila Allah nak tutup alam ini juga, Allah jadikan tanda-tanda supaya kita ni bersiap juga saat mana di mana Allah nak tutup alam ini. Jangan kita rasa lambat lagi ikut suasana ini, ataupun kita rasa pada diri kita ni kita tak kena dengan suasana ini. Jangan demikian. Tetapi kita kena sentiasa ingat pada diri kita, suatu hari nanti akan berlaku yang ni. Kalaupun tak kena pada kita, kena pada anak-anak kita, kena pada cucu-cucu kita, kena pada keturunan kita. Cuma yang pentingnya pada diri kita ni, kita kena ajar pada diri kita dan pada keluarga kita ni tentang tanda-tanda ini. Tuan-tuan masih ingat kan? Saya dah sebut tentang tanda-tanda. Yang pertama ialah tanda-tanda yang besar nak berlakunya hari kiamat ini. Allah jadikan turunnya yang disebut dengan Al-Mahdi. Lepas pada turunnya Al-Mahdi, kemudian akan berlaku peristiwa Malhamatul Kubra, perang yang besar ataupun penaklukan kota Konstantinopel. Lepas pada itu akan berlaku lagi yang disebut dengan keluarnya Dajjal. Kemudian lepas pada itu berlaku lagi yang namakan dengan turunnya Nabi Isa AS. Kemudian yang kelima akan berlaku pada kita yang disebut dengan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Lepas pada keluar Ya'juj wa Ma'juj akan berlakunya Ad-Dukhan ataupun asap. Berlakunya asap yang tebal yang mula keluar daripada langit. Kemudian lepas pada itu akan berlaku yang disebut dengan terbitnya matahari di sebelah barat dan tenggelam sebelah timur. Yang ni perbincangan kita sebelum daripada ni. Hari ni insya-Allah kita akan sebut yang ke-8. Yang besarnya ialah keluarnya yang disebut dengan Ad-Dabbah. Binatang yang berbisa. Binatang ni binatang pelik yang berbisa, yang boleh bercakap. Yang pelik sikit. Yang ni yang kita kena faham. Binatang apa yang akan keluar di akhir zaman nanti, yang disebut dengan binatang yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar banyak sangat. Kemudian mula menyerang umat manusia. Berlaku keadaan yang di mana akan disebut dalam Al-Quran Karim. Cerita firman Allah Ta'ala, binatang yang
yang ditegaskan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Allah Taala berfirman, "Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nas kanu bi ayatina la yuqinun." Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Naml ayat yang ke-82, dan apabila perkataan telah jatuh ke atas mereka, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, maksudnya apabila sampai saat kematian ataupun dunia nak berlakunya kiamat ke atas mereka, akhrajna lahum dabbatan, lalu kami keluarkan bagi mereka itu sejenis binatang yang melata di atas muka bumi, yang kerja dia apa dia? Minal ard tukallimuhum annan nas, mereka akan bercakap dengan manusia. Binatang itu akan binatang melata daripada bumi yang akan mengatakan pada mereka, sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin pada ayat-ayat kami. Annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Manusia dahulu semua tak percaya pada ayat-ayat Allah. Ni binatang ni dalam keadaan yang mula akan cerita pada manusia pula. Terbit matahari daripada barat dan keluarnya ad-dabbah, binatang yang melata ini adalah dua tanda yang saling bertemu ataupun beriringan. Ulama-ulama sebut, bila terbit matahari sebelah barat, kemudian dalam masa yang sama juga, di waktu itu akan keluar binatang. Binatang yang bergerak ini, dia bergerak sekali. Jika salah satunya keluar lebih dahulu, yang lain akan menyusun. Sama ada keluar yang disebut dengan matahari dahulu, sebelah barat, ataupun yang disebut dengan keluar binatang yang keluar ini dahulu. Terbit matahari daripada barat, kita bincangkan sebelum daripada ini, keluar sebelum daripada keluarnya binatang sebelah yang melata ini sendiri. Sebab ketika matahari telah terbit daripada barat, keimanan tidak bermanfaat lagi bagi orang yang tidak beriman sebelum daripadanya. Kalau dah terbit matahari sebelah barat, maka yang disebut dengan keimanan tu tidak bernilai lagi. Tak bergerak lagi keimanan di waktu tersebut. Berdasar hal itu, jika matahari terbit daripada barat, orang mukmin tetap mukmin dan yang kafir tetap kafir. Dan saat itu taubat tidak berguna lagi. Kita dah sebut dah sebelum daripada ni, bila keluarnya matahari sebelah barat, maknanya orang yang baru nak beriman tak ada manfaat dah. Tutup fail, dia panggil demikian. Orang yang baru nak bertaubat pun tidak diterima dah. Kerana taubat ni, Allah terima taubat kita ni sebelum mana? Sebelum daripada sampai di halqum, roh kita sampai di halqum. Yang kedua, sebelum terbit matahari sebelah barat, tenggelam sebelah timur. Itu taubat diterima. Tapi kalaulah dalam hidup kita ni, di saat mana sampai di suasana pada diri kita ni, matahari dah terbit sebelah barat, kemudian dalam keadaan yang kita ni baru nak bertaubat pada Allah, Allah tak terima dah. Tak terima dah taubat hamba ni. Kemudian keimanan tidak bernilai lagi. Berdasar pada hal ini, jika matahari terbit daripada barat, orang mukmin tetap mukmin dan orang kafir tetap kafir. Kalau berlakunya saat mana terbit matahari sebelah barat, orang mukmin tetap mukmin. Maknanya orang kafir tetap kafir. Dan saat itu taubat tidak ada nilai lagi. Kita sebut sebelum daripada ni, taubat ni ada dua je masa yang Allah Subhanahu Wa Taala tutup peluang untuk bertaubat. Kalau kita bertaubat, Allah terima tak sekarang? Terima. Selagi mana bila roh tak sampai di halqum. Yang kedua, sebelum matahari terbit sebelah timur dan tenggelam sebelah matahari terbit sebelah barat dan tenggelam sebelah timur. Kemudian binatang melata tersebut keluar untuk memberi tanda orang yang beriman dengan keimanan yang ada padanya, dan setiap orang kafir dengan kekafirannya. Orang kafir tetap dengan kafir, yang beriman tetap dengan beriman. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, saya telah hafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwalal ayah khurujan tulu'asy syams min maghribiha wa khurujud dabbah duha fa ayyatuhuma kanat qabla sahibatiha fal ukhra ala athariha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sesungguhnya tanda-tanda pertama yang keluar adalah matahari terbit daripada barat terlebih dahulu. Tanda yang awal, matahari terbit sebelah barat dan binatang melata keluar pada waktu duha. Masa bila binatang yang keluar ni, yang melata bergerak tersebut,
pada waktu duha. Waktu duha, waktu tersebut akan keluar ad-dabbah. Binatang-binatang yang melata ni, mana saja di antara keduanya keluar lebih dahulu, yang lain akan menyusul keluar setelahnya. Bila keluar matahari sebelah barat nak tenggelam sebelah timur, dan juga binatang yang melata waktu duha ni dia keluar, waktu itu keluar saja binatang ini, maka dalam keadaan demikian tanda dekat sangat dah nak berlakunya hari kiamat. Abdullah bin Amru berkata, dan ia telah membaca kitab-kitab terdahulu, saya mengira yang lebih dahulu keluar adalah matahari daripada barat terlebih dahulu. Abdullah bin Amru kata, kalau nak cerita yang mana yang keluar dahulu, keluar matahari sebelah barat dahulu, barulah binatang yang melata. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, hikmah daripada perkara ini adalah dengan terbitnya matahari daripada barat, pintu taubat telah tertutup. Kalau ditanya, kenapa keluar yang ni dahulu, baru binatang yang keluar yang kemudian? Jawabnya, kerana nak beritahu bahawa masa tu kalau kamu nak taubat, Allah tak terima dah taubat kamu. Telah tertutup. Setelah itu binatang melata datang dan memisahkan antara orang yang beriman dan orang kafir. Sebagai penyempurnaan maksud, ditutup pintu taubat. Itu yang dimaksudkan demikian. Tidak diragukan lagi bahawa binatang tersebut tentu tidak seperti binatang-binatang bumi dan tidak mungkin sama kecuali hanya namanya saja. Binatang yang keluar tu tak sama dengan binatang-binatang yang di atas muka bumi. Tak mungkin sama kecuali hanya nama saja yang disebut dengan binatang. Tapi sama ke dengan binatang yang ada atas muka bumi ni? Tak sama. Tak sama keadaan yang berlaku pada mereka tersebut. Kemudian, kerana binatang ini memiliki sifat dan keistimewaan banyak sekali. Binatang yang dimaksudkan yang keluar ni, dia beza daripada lembu, beza daripada kalajengking, beza daripada banyak perbezaan dia. Binatang ini tentunya mempunyai bentuk yang besar sekali sehingga mampu menempuh berbagai jarak dengan sangat cepat. Maksud binatang ni lebih pada dinosaur, lebih pada yang disebut dengan makhluk-makhluk yang dibayangkan oleh filem-filem itu, lebih daripada itu. Selain itu, Allah memberinya ilmu sehingga mampu mengetahui mana yang kafir di antara orang mukmin dan mana yang mukmin di antara orang kafir. Itu beza dipanggil. Binatang ni pula, dia tahu mana yang mukmin di kalangan orang kafir, mana orang yang kafir di kalangan orang mukmin. Di kalangan orang mukmin nampak mukmin, tapi sebenarnya dia kafir. Binatang ni boleh beza. Dia ada deria dia yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, dan tentunya ia memiliki kemampuan yang besar sehingga tak seorang pun mampu menyakitinya. Tak ada seorang pun yang mampu untuk nak tembak dia ke, nak bunuh dia ke, seperti dilakukan kaum Nabi Saleh yang menyalahi perintah Allah dan menyembelih untanya itu. Tak mampu dah. Maksudnya, manusia ni tak mampu nak bunuh binatang yang dimaksudkan oleh Allah bila saat mana dunia ni nak ditutup oleh Allah. Ada binatang yang keluar. Binatang tersebut dipanggil dabbah. Nama binatang, tapi namanya binatang yang melata, tapi fizikal dia, corak dia dan sebagainya berbeza daripada binatang-binatang yang ada. Binatang ini mempunyai banyak sifat. Ia mampu bercakap dengan seluruh manusia dengan bahasa masing-masing. Itu hebatnya. Binatang yang Allah jadikan, dia boleh bercakap dengan bahasa masing-masing. Termasuk binatang yang indah kerana bulunya memiliki banyak warna. Marilah kita lihat bagaimana sifat, bagaimana kemampuan yang ada pada binatang ini sendiri. Cuba kita bayang. Sifat-sifat dia yang dibayangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang membicarakan tentang sifat binatang ini. Tapi memadailah kita menyebut beberapa hadis, satu pun yang berasal dari, tetapi saya tidak mendapat satu pun yang berasal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada hanya keterangan daripada sahabat-sahabat. Yang ada yang cerita, tapi daripada hadis Rasulullah payah. Tapi kita dapat daripada sahabat. Namun demikian sifat-sifat mereka sebut tidak bertentangan dengan dalil nakli ataupun dalil akli. Dua tak bertentangan. Pastinya sifat tidak sama dengan yang kita ketahui. Sebabnya adalah satu tanda-tanda besar hari kiamat dan salah satu ayat Allah ataupun yang disebut dengan karamah
yang agung yang berlaku saat mana dunia nak kiamat. Cukuplah Allah yang menyebut dalam Al-Quran, yang memberikan petunjuk yang pasti tentang keagungan ciptaannya, keindahan badannya, rupa dan kemampuannya yang tinggi dalam menyatakan maksud Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak bayang binatang ni macam mana, cukup kita sebut keindahan badan dia, rupa dia, kemampuan dia, yang ketinggian dia dalam menyatakan maksud Allah ini. Menurut Ibn Abbas, binatang ini mempunyai bulu yang banyak dan bulu-bulu pada kepalanya berwarna-warni. Itu Ibn Abbas disebut. Binatang yang dimaksudkan dalam Al-Quran dabbah ini, yang dalam Al-Quran, wa idza waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard. Ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kalaulah sampai masa saat yang dinamakan dengan hari kiamat ke atas mereka, kami keluarkan bagi mereka dabbatan minal ard, binatang yang melata di atas muka bumi ini, minal ard, tukallimuhum, yang akan bercakap dengan mereka, annan nas, akan bercakap dengan manusia. Ini ayat dalam Al-Quran Karim. Bulu-bulu pada kepalanya berwarna-warni binatang tersebut. Setiap warna ada 4 garis warna. Katanya Ibn Abbas. Ibn Abbas dia cerita, binatang yang bila nak berlakunya kiamat ni, binatang tu keluar, di atas kepala dia ada bulu warna-warni. Setiap warna ada 4 garis warna. Ia memiliki warna seperti binatang dan memiliki setiap keistimewaan umat. Kemudian, iaitu dia mampu berbicara dengan manusia dengan lisanul Arab. Dia akan bercakap dengan bahasa Arab yang fusah dan berbicara dengan bahasa di kalangan umat manusia. Binatang tu boleh bercakap. Ini tanda-tanda dekat di mana nak berlakunya hari kiamat. Binatang ni keluar waktu duha. Waktu duha dia mula keluar. Menurut Huzaifah bin Yaman, Huzaifah al-Yaman dicerita, binatang ini bersinar. Katanya Huzaifah ni setiausaha sulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua setiausaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binatang ni bersinar. Dia mempunyai banyak bulu dan bulu kepala. Dia tidak akan ditemukan orang yang mencari dan tidak akan kehilangan orang yang lari daripadanya. Tak ada seorang pun yang boleh terselamat daripada dia. Menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula, Abu Hurairah disebut di badannya terdapat semua warna dan di antara kedua tanduknya ada tempat yang luas untuk ditunggangi. Ni menurut Abu Hurairah. Binatang tu binatang yang macam mana? Yang bila dekat nak kiamat ni, binatang yang bagaimana? Badan dia ada semua warna dan di antara kedua tanduk dia ada tempat yang luas untuk ditunggangi. Menurut Ibn Zubair radhiyallahu anhu, telinganya seperti telinga gajah. Tanduknya seperti tanduk rusa. Tanduk dia tu macam tanduk rusa. Kemudian belakangnya seperti belakang unta. Dada dia seperti dada singa. Dada dia tu bagaikan dada singa. Warnanya seperti warna harimau. Warna dia bagaikan warna harimau. Lambung dia, punggung dia seperti punggung kucing. Lambung dia, bukan di belakang dia tersebut. Ekornya seperti ekor domba. Ini ulama-ulama sebut dasar pada Ibn Zubair yang membayangkan yang disebut dengan makhluk ini sendiri. Perawakan dia seperti perawakan unta dan jalan dia antara 2 tulang rusuknya 12 hasta. Jarak dia, belakang dia tu 2 tulang rusuknya sebesar mana? 12 hasta. 12 hasta besarnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan binatang ini mempunyai belakang yang panjang yang dapat dilihat oleh orang yang berada di bumi bahagian timur dan juga bahagian barat. Nampak semua. Binatang apa? Wallahu a'lam lah. Yang keluar saat itu. Wajah dia seperti wajah manusia. Wajah dia macam muka manusia. Dan paruhnya seperti paruh burung. Mempunyai banyak bulu di tubuh dan kepalanya. Banyak bulu di tubuh dia dan juga di kepala dia. Menurut Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, kepala dia menyentuh langit sedangkan kaki dia tidak keluar daripada bumi. Maknanya tenggelam. Kaki dia tak keluar daripada bumi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pula menambah bahawa jika dia berlari secepat kuda selama 3 hari, maka sepertiga badannya belum keluar daripada bumi ini.
Allahu Akbar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia mempunyai semua warna. Di antara kedua tanduknya, ada tempat yang luas untuk ditunggangi. Itu kebanyakan para sahabat disebut demikian. Tanduk dia, di antara tanduk dia boleh ditunggangi. Duduk dia. Daripada yang kita cerita tadi ringkasnya, dia adalah binatang yang mempunyai sifat khusus. Dengan keistimewaan yang kuat, besar, berilmu, cantik, diutus oleh Allah untuk kepentingan khusus yang harus dilaksanakan. Kita akan tanya, tujuan apa Allah hantar binatang? Tujuan apa? Ada tujuan. Allah hantar untuk dilaksana. Tidak ada seorang pun yang akan lari daripadanya ataupun dari tugas binatang tersebut. Allahu Akbar. Allah mula nak tutup alam ni, Allah buat demikian. Jika seorang mencari dia, atau membaca ataupun memburu, atau menginginkan ia tidak dapat bertemu dengan dia, ia akan mendatangi semua makhluk yang berada di atas muka bumi ini pada saat itu, seakan-akan pada dirinya terdapat nama-nama mereka semua. Tak ada seorang pun yang boleh selamat daripada berjumpa dengan binatang ini. Sepak terajangnya, Abu Hurairah meriwayatkan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takhrujud dabbatun wa ma'aha qatam Sulaiman ibn Dawud wa asa Musa bin Imran alaihim assalam, fatajlu wajhal mu'min bil asa wa taqtimu anfal kafir bil khatim hatta anna ahlal qawani la yajtami'una fataqulu hadha ya mu'min wa naqulu hadha ya kafir." Binatang ad-dabbah ini akan keluar dan dia akan membawa cop Sulaiman bin Daud dan tongkat Nabi Musa bin Imran. Disebut demikian. Allah Subhanahu wa taala hantar binatang takhrujud dabbah. Binatang ini akan keluar, dia akan bawa cop Nabi Sulaiman alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Sulaiman bin Daud alaihissalam. Kemudian dia akan bawa tongkat Nabi Musa bin Imran alaihi wassalam. Lalu bila dia bawa dalam keadaan sebegitu, lalu dia ia membuat putih wajah orang mukmin dengan tongkat dan memberikan cop pada hidung orang kafir dengan copnya itu. Dia akan, bila dibawa tongkat tu, orang mukmin jadi bersih, putih tu terus. Wajah-wajah dia tak perlu pakai yang disebut dengan whitening pada muka ni, tak ada. Pemutih muka tu tak ada. Bawa tongkat tu, lalu saja ada orang mukmin. Dan dia akan cop orang kafir tu di atas daya orang kafir, pada hidung orang kafir dengan copnya. Sehingga kan orang yang berkumpul mengelilingi makanan, lalu berbincang antara satu dengan yang lain. Ini mukmin, ini kafir. Kalau ada orang duduk dalam satu hidangan kan, ni kan PKP ni kan, dibuka balik untuk makan di restoran. Yang duduk berdua tu dia boleh tengok. Kafir depan. Orang Islam. Dia boleh cam orang Islam kafir. Kerana tugas utama binatang itu adalah bercakap dengan manusia. Binatang yang keluar ni, kerja dia bercakap dengan manusia. Membubuhkan cop dan mencela kekafiran, kemaksiatan, kefasikan dan kesesatan mereka. Maka orang kafir tidak mampu lari ataupun menghindar daripada dabbah binatang ini. Tujuannya Allah nak suruh cop ni kafir. Senang ceritanya. Cop atas hidung. Atas hidung tu nampak terus kafir orang ni. Kemudian manakala orang mukmin, wajah dia bersih terus. Ini merupakan siksaan yang hina bagi orang kafir di dunia sebelum siksa di akhirat. Ni kalau kita kata, tujuan apa nak cop? Tujuannya untuk siksaan. Sebelum daripada dunia ni Allah nak tutup, Allah seksa dulu. Seksa dulu orang kafir ni. Seksa di atas dunia ini sendiri sebelum sampai ke dalam akhirat, ke jalan akhirat. Kerana cop pada keningnya adalah bukti kehinaan dan kerendahan. Cop di atas hidung ni, straight atas tersebut, atas kening. Dicop tu tanda kehinaan dan kerendahan yang ada padanya. Taubat tak terima dah. Nak beriman, tak boleh beriman dah. Tak beriman dah di saat itu. Sifat ini menjadi sifat yang tetap dan tidak mampu dihapuskan meskipun dengan taubat. Tak boleh. Nak taubat pun tak terima dah. Kerana pintu taubat telah ditutup. Inilah maksud firman Allah. Wa idza waqa'al qaul. Ketika mana telah terbukti
wa idza waqa'al qaul, ketika mana berlakunya telah jatuh kata-kata Allah ke atas mereka, alaihim akhrajna lahum dabbah. Maksudnya bila tetap dah berlakunya hari kiamat, maka berlaku dah hari kiamat, kami keluarkan ke atas mereka binatang minal ard, daripada bumi. Binatang tersebut tukallimuhum annan nas, mereka akan bercakap dengan manusia, kanu bi ayatina la yuqinun, mereka ni sebelum daripada ni mereka tak beriman pada Allah. Nah, ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut manusia yang tidak percaya bererti kafir, fasik dan juga sesat. Tak yakin dengan hari akhirat Allah ni, sama ada mereka kafir, fasik ataupun sesat ini sendiri. Kemudian pada saat penyimpangan, kesesatan dan kefasikan manusia semakin jauh, Allah mengeluarkan ad-dabbah. Oleh kerana manusia ni sesat sungguh dah. Memang semakin jauh, semakin jauh. Yang beriman tetap beriman, manakala yang kafir tu semakin kekal dengan kekafiran dia ini. Ad-dabbah ini akan bercakap kepada manusia bahawa mereka adalah kaum yang sesat dan akan diletak di atas dahi dia tersebut, di atas dahi pada wajah dia mereka dengan kekafiran dan kesesatan tersebut. Dia letakkan demikian. Kemudian tempat keluarnya ad-dabbah ni kat mana? Kita akan tanya, kat mana Ustaz akan keluarnya binatang ni? Banyak sekali riwayat daripada sahabat radhiyallahu anhum mengenai tempat keluarnya ad-dabbah tersebut. Banyak yang sebut. Tetapi saya hanya tertarik pada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tayalisi dalam musnadnya dan juga Al-Hakim, yang cerita Abu Daud menyebut, At-Tayalisi dalam musnadnya meriwayatkan, Huzaifah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang ad-dabbah. Rasulullah sebut, dia keluar 3 kali dalam satu masa. Ia keluar di hujung kampung dan beritanya sampai ke Mekah. Keluar daripada kampung, tapi bila keluar je, tahu dah di Mekah. Di Mekah tahu dah. Setelah mana berlalu zaman yang panjang, ia keluar lagi. Dabbah ni 3 kali dia keluar. 3 kali dia keluar. Keluar kali yang pertama, kemudian tahu di Mekah. Keluar kali yang kedua, maka beritanya menyebar di perkampungan dan masuk sampai ke Mekah. Asal cerita daripada kampung, tapi sampai ke bumi Mekah. Beliau melanjut sabdanya lagi, ketika manusia sedang berada di masjid-masjid yang dijaga oleh Allah kehormatan dan kebaikan dia, sedangkan yang mulia di sisi Allah Ta'ala adalah Masjidil Haram. Binatang itu tidak memanggil mereka, tetapi bersuara di antara rukun dan maqam Ibrahim. Ia mengibas tanah daripada kepalanya, sehingga seluruh manusia serentak menjauhkan darinya. Bila dia mengibas tanah daripada kepala dia, seluruh manusia serentak menjauh daripada dia. Namun sekelompok orang mukmin tetap diam, kerana mereka mengetahui bahawa Allah tidak akan membiarkan mereka. Orang mukmin teguh je, kerana dia yakin Allah akan tolong. Kemudian binatang tersebut memulai tugas daripada mereka. Ia menjadikan wajah-wajah mereka putih seperti bintang yang bersinar. Orang mukmin saat itu. Orang mukmin saat yang demikian. Setelah itu, ia berjalan di bumi yang tidak ditemukan orang-orang yang mencarinya, dan orang yang lari daripadanya tidak akan selamat. Dia mula dia bergerak di muka bumi ini, sehingga orang yang sibuk mencari dia tak berjumpa. Tapi orang yang lari daripada dia akan bertemu dengan dia. Jangan larilah, maksudnya demikian. Jangan cuba nak mencari, tak perlu cari. Dan tak perlu kita nak lari. Kitanya tetap dalam keadaan sebegitu. Seorang laki-laki berlindung daripadanya dengan melakukan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita, ada seorang lelaki yang berlindung darinya dengan melakukan salat. Tiba-tiba binatang tu datang daripada belakangnya seraya berkata. Binatang tu datang, tengah-tengah dia salat tu, datang binatang ni, lalu dia sebut, wahai fulan, sekarang kamu melakukan salat, sekarang baru nak semayang. Ada orang yang cuba lari, kamu baru nak semayang. Maka dia berbalik, lalu binatang itu membubuhi cap pada wajahnya, lalu binatang itu pergi. Bila dia paling ke belakang tu, dia tengok Allah ad-dabbah. Dia tengok kat belakang dia tu. Dia tengok tu, binatang tu cap pada diri dia, lalu pergi. Manusia yang bersekutu dalam harta dan mereka berjaga di kampung-kampung, saat itu diketahui orang-orang mukmin dari orang kafir. Sehingga seorang mukmin berkata,
wahai orang kafir, tunaikan hak aku. Dan orang kafir berkata, wahai orang mukmin, tunaikan hak aku. Huzaifah dan Ibn Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, kemudian ketika manusia sedang berada di masjid yang paling agung kehormatan dan kemuliaan di sisi Allah, manusia iaitu di Masjidil Haram, binatang itu tidak memanggil mereka, tetapi bersuara di antara rukun di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim. Dia mengibaskan tanah daripada kepalanya, maka seluruh manusia serentak menjauh daripadanya. Ahlul ilmu mengatakan sebahagian cara periwayatan hadis Huzaifah ini adalah sahih. Cerita demikian. Ibn Abbas meriwayatkan bahawa ia keluar di antara lembah Tihamah. Lembah Tihamah. Ibn Abbas, Ibn Amru, Ibn Umar dan Ansyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa ia keluar daripada Ajyad yang terletak di bumi Mekah. Bukit Mekah tu ada Bukit Ajyad dia panggil. Ada yang riwayat bahawa dia keluar daripada Bukit Ajyad. Ibn Umar juga meriwayatkan bahawa Rasulullah melihat binatang tersebut akan keluar di Asyaq yang berada di As-Safa, di Bukit Safa yang disebut demikian. Ada juga tentang beberapa lama ia berada di muka bumi, tidak dapat dipastikan dalam hadis yang sahih maupun yang dhaif tentang cara pasti. Kalau ada orang tanya, berapa lama binatang ni hidup, Ustaz? Hidup ni berapa lama? Kita tak boleh tahu. Wallahu a'lam bissawab. Yang hasilnya, binatang melata adalah salah satu tanda kiamat yang penuh mukjizat Allah, menjadikan ia sebagai satu tanda besar hari kiamat yang akan berlaku, yang disebut dengan ad-dabah. Kita berhenti perbincangan dalam tajuk tersebut. Kemudian kita sambung sikit lagi. Di mana tanda yang ke-9, di mana Allah akan jadikan Islam ni menjadi terasing, dan di waktu mana terangkatnya yang disebut dengan Al-Quran. Mashaf mula diangkat. Allah nak tutup alam ni, Al-Quran mula diangkat. Setelah mana berlakunya ad-dabah, menyelesaikan tugas yang diberikan Allah untuk meletakkan cop di atas dahi dan mewajahkan wajah orang mukmin ataupun orang kafir itu, ia kembali ke tempatnya semula. Mulailah Islam dan keimanan berkurang sedikit demi sedikit. Manusia ni kan senang untuk lupa. Dia mula jadi tak berapa ingat dah. Kebanyakan orang-orang mukmin yang ditampal oleh ad-dabah tersebut meninggal, sehingga kan hanya tersisa sedikit saja. Yang dicap orang mukmin ni meninggal, ataupun hanya tersisa orang yang lemah imannya. Yang ada pun yang lemah sangat iman. Yang mukmin sungguh-sungguh tersebut meninggal dunia. Sehingga kan mereka mula mensia-siakan solat. Mula meninggalkan solat, puasa, haji, sedekah dan semua syariat Islam. Huzaifah bin Yaman berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadrusul Islam kama yadrusu wa syai'un thawb hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukin wala sadaqatun wa yabqa fil ard minhu ayah wa tabqa minan nas syaikhun ajuz wal ajuzul kabiratun yaqulu adrikna aba'ana ala hadhil kalimah la ilaha illallah fanahnu naqulaha faqala li Huzaifah fama ma'na hadhil kalimah fa'arada anhu Huzaifah fa'adda alaihi su'al thaniyan wa thalathan faqala fi thalithah tunjim min nar tunjihum minan nar tunjihim minan nar. Islam akan menjadi usang seperti usangnya tenunan kain, sehingga tidak diketahui apa itu puasa lagi. Islam ni yadrusul Islam kama yadrusu wa syai'un thawbin hatta la yudra ma siyam. Islam ni akan berputar menjadi usang kembali. Kembali usang dalam keadaan sampai satu masa manusia ni tak tahu apa dia puasa. Manusia tak tahu apa dia solat. Manusia tak tahu apa dia haji. Manusia tak peduli lagi tentang sedekah, zakat. Wa yabqa fil ard minhu ayah. Yang terkekal, yang tersisa pada manusia adalah orang tua yang lemah. Ayatun wa tabqa minan nas syaikhun ajuz. Yang kekal orang-orang tua-tua yang lemah. Yang ada pada mereka sebut wal ajuzul kabirah. Dahlah tua, lanjut pula usia dia. Tua bangka dia panggil demikian. Yang tua bangka ni yaqulu
yaquluna adrakna aba'ana. Mereka berkata, kami mempunyai nenek moyang kami yang pernah mengucapkan kalimah ini. Kalimah apa dia? La ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah. Kita ni ada sikit Islam. Islam ni daripada nenek moyang kita yang pernah ajar pada kita la ilaha illallah. Dia sebut demikian. Fa nahnu naqulaha. Dan kita pun mengucapkan kalimah yang sama. Sekarang pun kita sebut yang ni. Lalu Rasulullah bersabda kepada Huzaifah, apa makna kalimah ini menurut kamu wahai Huzaifah? Huzaifah tidak menjawab. Lalu Rasulullah mengulangi hingga kedua dan kali yang ketiga seraya bersabda pada Huzaifah. Kalimah tersebut menyelamatkan mereka daripada neraka Huzaifah. Makna apa? Kalimah la ilaha illallah itu wahai Huzaifah. Huzaifah diam, tak boleh jawab. Makna apa Huzaifah? Daripada dia tersebut, Rasulullah tanya, makna apa dia? Kalimah la ilaha illallah itu wahai Huzaifah. Pada mereka tersebut, Huzaifah tak boleh jawab. Fa'ada alaihi su'al thaniyan wa thalathan. Sampai 3 kali. Rasulullah tanya Huzaifah. Lalu Rasulullah jawab kali yang 3, tunjihim minan nar. Kalimah itu menyelamatkan mereka daripada azab api neraka Allah. Huzaifah bin Yaman berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, Rasulullah sebut, yadrusul Islam kama yadrusu wasyayyu thawb hatta la yudra ma siyam wala salah wala nusukin wala nusuk wala sadaqatun wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah wa tabqa tawaifu minan nas syaikhun kabir wal ajuz yaqulu adrakna disebutnya demikian, yaqulu adrakna wal yaqulu adrakna aba'ana ala hadhil kalimah la ilaha illallah fa nahnu naquluha. Katanya mereka tersebut, mereka sebutnya gambaran yang berlaku ini, Islam akan menjadi usang seperti usangnya tenunan kain sehingga tidak diketahui apa itu puasa. Disebut demikian. Usang sampai satu ketika orang tak tahu apa dia sebenarnya puasa. Tak tahu. Di satu zaman. Sembahyang orang tak tahu. Haji pun orang tak tahu. Sedekah pun orang tak tahu. Bacaan Al-Quran akan diangkat pada satu malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wala sadaq wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailah. Dan Al-Quran, tulisan Al-Quran itu terangkat naik pada satu malam. Sehingga tidak tersisa satu pun tulisan Al-Quran di atas muka bumi ini. Ayat-ayat Allah tak ada lagi atas muka bumi ini. Angkat. Malam tu, dia akan berdebu naik. Berdebu naik. Satu malam, Al-Quran semua berdebu naik. Allah angkat semua. Tulisan Al-Quran ni tak ada lagi di atas muka bumi. Yang baki di antara manusia. Yang tua-tua sangat. Wa tabqa tawaifu minan nas. Syekhun kabir. Yang tua-tua sangat yang ada di waktu itu. Wal ajuz, dan orang tua yang lemah saja. Mula mereka berkata, kami tidak mendapati daripada nenek moyang kita kecuali mereka sebut la ilaha illallah. Kalimah tersebut saja yang mampu kita ucapkan. Abu Hurairah dan Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran akan diangkat pada satu malam sehingga ketika pagi hari tidak ada satu ayat ataupun huruf pun di lubuk hati orang Muslim kecuali dihapuskan oleh Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tanda-tanda nak berlaku kiamat tu, tak ada dah. Dalam dada manusia ni, bangun-bangun tidur, tak boleh dah nak baca ayat Quran. Nak sebut Bismillahirrahmanirrahim pun tak boleh. Nak sebut Alhamdulillahirrabbilalamin pun tak boleh. Cubalah. Cuba kita bangun daripada tidur. Kalau saat mana, sama ada dekat nak mati ke, na'udzubillah min dzalik, ataupun saat nak berlakunya kiamat, tiba-tiba tak boleh baca Quran. Tiba-tiba tak boleh baca Quran. Ataupun tak ada perasaan nak baca Quran. Tanda diangkat, dia panggil. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Al-Quran kembali seperti ke mana dia datang. Tak akan terjadi hari kiamat kecuali saat mana Quran ni kembali sebagaimana dia datang. Dalam keadaan asing, hari ini Quran kembali dalam keadaan asing. Al-Quran terkumpul di arash seperti kerumunan lebah. Ayat-ayat Quran yang akan naik, dia akan kumpul di arash Allah macam kerumunan lebah.
Kemudian Allah berfirman, ada apa dengan kamu, wahai Al-Quran? Al-Quran menjawab, dari kamu kami keluar dan kepada kamu kami kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku dibaca tetapi tidak diamalkan. Maka saat itulah Al-Quran diangkat, ya Allah. Ada orang baca Quran tapi tak beramal dengan Al-Quran. Masa itulah diangkat Al-Quran Karim daripada tubuh-tubuh badan manusia yang menyebabkan tanda tersebut semakin hampir dengan kita ini sendiri. InsyaAllah kita berhenti dalam perbincangan kita pada tajuk ini. InsyaAllah kita akan sambung dalam tanda yang seterusnya dan insyaAllah kita akan cuba ringkaskan saja tajuk yang akhir sekali. Dan tanda yang terakhir nanti kita akan cerita tentang mengenai bagaimana saat yang dinamakan dengan tanda-tanda itu, barulah kita akan cerita huru hara berlakunya yang disebut dengan kiamat itu, insyaAllah. Barulah kita akan sebut hari yang disebut dengan hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala mula nak himpunkan manusia dan Allah nak tutup alam ini, bagaimana keadaan dia. InsyaAllah kita akan mulakan perbincangan lepas pada habis tanda-tanda ni, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah jadikan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa dan setiap ketika. Dan kita jaga yang disebut dengan agama yang ada pada diri kita ini. Mudah-mudahan dengan kita jaga agama yang ada pada kita ini, kita kekal dengan Islam sampai kita mati. Jangan sampai peringkat dalam hidup kita ni, kita tak boleh nak mengucap 2 kalimah syahadah. Jangan sampai tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam tubuh badan kita ni. Setiap di kalangan kita ni, kita biar kekal dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan bagaimana saat berlakunya hari kiamat itu, insyaAllah kita akan cerita pada hari terjadinya hari kiamat, macam mana keadaan huru-haranya manusia dengan keadaan manusia pada hari tersebut, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Aku qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahirabbil alamin.